Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat akan terpelihara daripada segala fitnah selama 8 hari, yakni sehingga hari Jumaat yang akan datang. Sekiranya dalam tempoh itu dajjal keluar, maka dia akan terselamat daripadanya juga. Ya, alhamdulillah hadirin hadirat, kita telah dengar 4 hadis tentang kelebihan surah Al-Kahfi. Hadis pertama 3 ayat pertama Nabi beritahu. Hadis kedua 10 ayat pertama dalam Muslim. Dalam riwayat lain dalam Muslim sendiri 10 ayat terakhir. Daripada Nasa'i 10 ayat pertama. Daripada Nasa'i 10 ayat terakhir daripada surah Kahfi, maka dia terselamat daripada fitnah dajjal. Dan akhir sekali daripada Ali radhiyallahu anhu marfu'. Ali daripada Ali radhiyallahu anhu. Dalam kitab Ibnu Katsir pun ambil daripada Diyauddin Al-Maqdisi daripada kitab dia Al-Mukhtar. Sayyidina Ali bagi tahu siapa dia baca surah Kahfi, baca semua sekali, maka dia akan selamat selama 8 hari daripada fitnah, daripada semua fitnah. Sekiranya dajjal keluar pun dia akan selamat. Jadi zahirnya daripada hadis-hadis yang kita dengar, kalau kita perhati 3 ayat pertama, 10 ayat pertama, dia sama ada Quran ataupun Tauhid. Quran ataupun Tauhid. Ayat terakhir tentang Allah SWT semata-mata. 10 ayat akhir kan? 10 ayat pertama tentang Quran. Kisah Ashabul Kahfi pun tak masuk lagi. Kisah Ashabul Kahfi tak masuk lagi. Tapi tentang Quran tu ayat 3 ayat pertama pun tentang Quran. Jadi ini boleh jadi cara Nabi SAW isyarat pada kita supaya ada hubungan dengan Quran. Surah Kahfi ni sebagai targhib ya. Bukan maksud semata-mata surah Kahfi sebenarnya. Sebab kalau tengok panduan daripada Nabi 10 ayat pertama dan juga 3 ayat pertama ni, 3 ayat pertama tentang Quran. Tentang Quran. Sebenarnya Quran di sini. Ini cara Nabi SAW, seperti mana hadis-hadis lain berkenaan dengan Quran, cara Nabi targhib supaya kita ada hubungan dengan Quran. Hubungan dengan Quran. Cuma sebut surah Kahfi ni sebab fitnah-fitnah dajjal lebih kuat adalah apa yang ada dalam surah Kahfi. Fitnah kerajaan, fitnah daripada pihak kerajaan yang akan tekan masyarakat. Dan dajjal akan main peranan ni juga. Seperti mana Ashabul Kahfi. Fitnah ahli ilmu. Fitnah ahli ilmu. Fitnah dunia. Dunia. Fitnah kedudukan. Ini semua ni akan yang mana akan dimainkan oleh dajjal. Jadi untuk selamat tentang perkara ni, asas Nabi bagi tahu surah Kahfi. Maksud sebenarnya Quran itu sendiri dah. Quran itu sendiri. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran muka surat 70 ayat 150 Surah Ali Imran ayat 150 muka surat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت
wallahu bima ta'maluna basir. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Alhamdulillah, hadirin hadirat sambungan masih lagi berkenaan dengan apa yang berlaku dalam peperangan Uhud. Allah Subhanahu Wa Taala pendetailkan. Dan ayat-ayat ini tentu sekali dah turun selepas selesai dah Uhud. Ini sebagai panduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk ambil iktibar apa yang telah berlaku. Dia keadaan yang bila balik dalam suasana dalam peperangan asal, lepas tu suasana bila balik ke Madinah, Jadi apa yang berlaku telah berlaku dah. Apa yang para sahabat tidak sangka berlaku, itu berlaku ramai kematian di kalangan orang Islam. Tidak seperti mana Badar. Dan juga tidak seperti mana sangkaan mereka dengan bantuan 5,000 malaikat atau 3,000 malaikat peringkat awal. Maka mereka ingat tak, mereka akan dapat seperti mana apa yang Ahlu Badar dapat. Tiba-tiba balik dengan bawa berita kematian 70 orang. Maka ini tentu sekali dia bagi kesan juga pada orang Islam. Jadi Allah SWT cerita pada kita, munafik satu hal, dia munafik jadi itu kerana sekutu mereka di kalangan Yahudi. Jadi Nabi sebagai ketua, sebagai amir, sebab tu pesan berkali-kali pada para sahabat, jangan bina hubungan dengan Yahudi. Semua kalau kita tengok Yahudi ni orang Islam yang jadi munafik atau berkena nifak ni, syubhat-syubhat ni, kerana ada hubungan dengan Yahudi. Hatta kalau kita tengok Abdullah bin Ubay bin Salul, tak, akhir riwayat hidup dia kan, bila Nabi tahu dia sakit, Abdullah bin Ubay ni dia mati selepas Tabuk dia tak pergi. Dia setakat tak pergi, dia pula buat cerita pula di Tabuk, masih lagi berdendam dengan Nabi. Tapi Nabi balik ke Tabuk tu dia sakit. Dan bila dia sakit nak mati tu, Nabi pergi ziarah dia. Tengok ucapan Nabi bila ziarah dia. Nabi kata apa? Alam anhaka an tazhaba ila Yahud. Nabi kata, bukankah aku telah larang kamu jangan bina hubungan dengan Yahudi? Itu cakap pada Nabi.
Tapi orang munafik ni kerana dunia dia. Kerana dunia dia. Dia takut. Dia bina hubungan dengan Yahudi bukan semata-mata bina dengan Yahudi, sebab semua ekonomi dia, kehidupan dia tu dikait dengan Yahudi. Maka ucapan dia apa dia? Dia kata apa yang berlaku pada As'ab bin Zurarah? Sahabat Nabi. Ketua di antara nakib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuqaba ketika hari Aqabah pertama yang mula-mula bawa Islam ke Madinah. Di antara ketua Ansar. Dia dulu ada hubungan dengan Yahudi juga, tapi bila masuk Islam dia putus hubungan terus kan. Apa yang berlaku pada dia? Dia boleh menafkahkan apa dia? Ya. Sedar kedudukan dia begitu tinggi sekali. Tak. Cuma dia mati awal. Masjid Nabi tu yang Nabi semaya tu dia buat dulu. Dia semaya dulu sebelum Nabi hijrah kan. Dia semaya ijma' pun dia dulu mulakan. As'ab bin Zurarah. As'ab bin Zurarah. Jadi Abdullah bin Ubay masa nak mati pun pada Nabi, As'ab bin Zurarah, gapo boleh dia? Bila dia putus hubungan Yahudi, habis. Dia kena bunuh ke Yahudi? Tak. Dia kena bunuh. Mana Yahudi sihir dia ke macam-macam. Dia mati sakit. Mati sakit. Jadi dakwah tu kerana ada hubungan dengan Yahudi. Mana bahaya. Mana dia nak bagi alasan dia ni bukan tak bukan. Keadaan dia tu tak boleh nak tinggal. Ini semua alasan. Tapi Allah dari surah Nabi ni, Abdullah bin Ubay dia jadi munafik kerana hubungan dia rapat dengan Yahudi. Dan Nabi bagi tahu, Nabi tegur dia pun. Tak. Bukankah aku telah larang kamu daripada bina hubungan dengan Yahudi? Ini yang menyebabkan satu orang itu timbul nifak. Kerana syubhat-syubhat dekat dengan Yahudi lah. Kita tengok ayat kita baca masing lagi kait dengan mereka. Ni Allah Taala bagi tu. Ini bila sudah balik di Madinah, apa yang berlaku yang telah berlaku. Allah Taala tegur orang yang beriman. Tak, sahabat Nabi ni. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la takunu kallazina kafaru. Jangan kamu jadi seperti mana orang kafir. Kafir mana? Kafir Yahudi. Yang mana bagi tahu pada saudara-saudara mereka yang sekutu bawah mereka lah, yang mereka rapat sebelum ni. Wa qalu li ikhwanihim, mereka kata pada saudara-saudara mereka di kalangan orang Islam lah, ya nak idza darabu fil ard aw kanu ghuzzan, bila mereka nak musafir tak untuk urusan agama, urusan dakwah, urusan jihad tak, ataupun berperang aw kanu ghuzzan. Tak, musafir ni bukan semata-mata perang mata-mata tak, apa saja tuntutan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yahudi tak puas hati, tak duk kerja dengan kita, duk dengan kita, tiba-tiba gimana? Ubiklah. Oh. Tak. Dia sebenarnya dia sebab demo ni sekutu dengan Yahudi ni, dia ni anak buah dia juga. Kerja dia juga. Jadi dia jadi nak marah juga ni sebab demo ni bila Nabi guna dia untuk agama, untuk urusan agama ni, dia terjejah juga. Tak. Dia punya kerja dia. Dunia dia, kilai dia boleh kita kata. Tak. Demo ni tinggal. Jadi ni yang dia tak puas hati. Tak puas. Apatah lagi apabila sampai peringkat mati pergi perang ni. Apa yang berlaku di Uhud ni. Tak. Sepatutnya ni tenaga mahal kita ni, apa anda buat hal ni mati. Oh. Jeng. Apa dia tak boleh nak jahit ke, tak boleh nak buat gun ni ke, tak boleh macam-macam. Moga kayu ukur Yahudi ni tak dunia. Jadi mereka kata ke Allah Taala kata, wahai orang beriman, jangan kamu jadi seperti mana orang kafir Yahudi itu yang berkata kepada saudara-saudara mereka di kalangan orang Islam yang mana sebelum ni sekutu dengan mereka lah. Bila mereka ni pergi musafir dan juga berjihad, kata ke apa? Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Kalau mu tak pergi tak mati. Tengok tak, dia royak pada ni tu pergi tu. Kalau dia tak pergi dengar nasihat kita ni, pergi bukan lagu tu macam-macam lah. Ni Allah Taala rangkai ke paling asas sekali lah. Kalau kita buat cara kita kan, tak, kita sebenarnya orang tak pergi lagu tu. Masih lagi mesyuarat awal tu. Mesyuarat awal tak buat dia jadikan isu. Orang yang tidak taat mesyuarat tu, dah benda tu sudah dimesyuaratkan. Sebab tu mesyuarat ni penting. Sebab tu amalan mesyuarat ni kita kena latih kan? Latih. Sebab tu kalau umat ni tidak dibiasa dengan mesyuarat, lepas tu bila kita ada masalah besar kita mesyuarat, terus daripada mesyuarat pun kita kata-kata sebelah ni apa yang berlaku, umat tidak dilatih. Tak.
Sebab tu sedekah mesyuarat ni amal orang mukmin. Mesyuarat ni amal orang mukmin. Allah Taala letak sekali dengan sembahyang. Mesyuarat dengan sembahyang sekali. Tak. Dan ada satu surah Syura. Surah tu surah Syura, nama surah Syura. Surah berkenaan dengan mesyuarat. Ana mesyuarat. Cuma ni dari surah ni, dari surah Maidah lepas ni, dari surah An-Nisa lepas ni, dah ada lagu mana sepatutnya orang mukmin. Maknanya bila keputusan telah dibuat daripada hasil mesyuarat, walaupun khilaf dengan pendapat kita, itu keputusan kita kena faham lagu tu. Kena faham keputusan kita. Hasil daripada keputusan itu, kalau berlaku kebaikan, ini keputusan bersama. Kalau berlaku keburukan, hasil keputusan bersama ni, maka tanggungjawab bersama. Dia gitu ya. Baru umat ni dapat bangkit. Kalau bila hasil daripada keputusan mesyuarat tu berlaku natijah yang baik, kau cari lagu ni, salah juga. Tak. Tapi bila hasil daripada keputusan itu menyebabkan dia mula nak saling menyala. Sikap ni bahaya. Jadi Yahudi dia ayat ni kerana tak dengar mesyuarat dia, tak dengar buah dia, terayat dah kan. Tak. Bila mesyuarat ramai-ramai berlaku dulu kan, peringkat awal Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu sekali Nabi ni orang berhati-hati, kita tahu dah. Nabi kita kan tengok Badar lagu mana. Nabi bila nak keputusan perang Badar tu, Nabi senyap kan. Nabi dengar sosok belakang dulu, dosa tu. Siapa dia? Itu sifat Nabi kita. Dia tentu sekali Nabi sebagai qudwah kita. Jadi Uhud pun tentu dah ditimbal belakang dah ni. Dengar belakang dah, semua belakang dah. Tentu dah keputusan pergi luar ni bukan kata sebenarnya kata Nabi keputusan dalam tak ada riwayat juga. Sebenarnya tentu sekali Nabi ni dia amil, dia tu bukan riwayat, dia tak lihat keputusan dia lagi. Dia sifat amil ni dia kena dengar keputusan belakang dulu. Dia akan keputusan berdasarkan pandangan mana terbaik. Tentu dah bila keputusan tu pergi sambut luar tu, bila tengok dah kekuatan yang ada daripada hasil mesyuarat tu, dia tu keputusan Nabi sebenarnya. Sebab tu sebenarnya kalau kita mengatakan keputusan Nabi gitu, tak ada dalil lah. Sebenarnya kalau sebagai seorang pemimpin, bila ambil mesyuarat, ambil pendapat, kita tanya belakang. Maka Nabi tanya belakang dah. Tanya, memanglah Abdullah bin Ubay tu nak di Madinah. Nak. Tapi mungkin Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat besar semua ahli Badar belakang kan. Tak majoriti sambut luar belakang. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam terima di luar. Dan lepas tu kan ada riwayat kan. Tak, bila tengok Nabi pakai baju si kan, sahabat pergi jumpa Nabi Rasul, ginilah ikut Rasulullah lah. Tak, buat putusan. Maknanya kalau nak tarik semula tak segi luar pun timur. Nampak macam situ jadi nampak macam ada syubhah bahawa sebenarnya Nabi nak dedal. Sebenarnya tidak. Sebenarnya memang tidak ada kesepakatan. Abdullah bin Ubay kan dia tekan juga. Kita dal kan tak. Dan ini menyebabkan Nabi nak merah belakang. Tapi Nabi itu buat keputusan dikira pada agama. Nabi lebih tahu lagi tentu. Keputusan Nabi paling tepat sekali dah. Cuma sahabat nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang ada keadaan-keadaan lagu tu. Jadi sahabat bila tengok Nabi macam tak puas hati, pergi balik rumah pakai baju sih lalu, minta Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ikut Nabi nak buat keputusan lagu mana pun. Kita nak ikut belakang. Tak. Nabi kata, Nabi tunjuk ke kepimpinan dia. Seorang pemimpin ni bila buat keputusan dia tak boleh. Gitu tak apa. Dia tak boleh ke apa? Muzabzab tak boleh. Tidak tetap, dia kena kemah kan. Jadi keadaan yang Allah Ta'ala gambar bedah semula ni, apa yang berlaku ni, percakapan lagu ni munafik, percakapan lagu ni munafik. Tak. Cuma cara Allah SWT. Tak. Jadi perkataan laukanu indana ma matu wa ma kutilu. Kalulah tak. Mereka tu pergi mati tu, kalau tak pergi duduk sini tak mati tu. Tu percakapan. Jadi bukan daripada orang ni kata daripada ulama daripada Yahudi ya. Ini maknanya ada lagi di kalangan orang Islam memikir lagu tu kan. Jadi memang sifat kita dah. Tak. Sifat. Allah Taala bagi tahu, Allah Taala biarkan benda ni berlaku, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Allah Taala jadikan benda ni berlaku, kematian itu berlaku. Dak 70 orang sahabat mati. Jadi antara 70 orang ni mesti ada orang yang mana tenaga mahir Yahudi hijrah tu. Dan Allah Taala biarkan benda berlaku, liyaj'al dzalika hasratan fi qulubihim. Mereka terkilat ke? Ada tu hikmah Allah Taala, kita tak tahu syu'un. Allah SWT tu kan apa ni. Tak, cara Allah SWT gapo dah uji satu orang kita tak tahu.
Semua orang diuji belaka kan, Yahudi cara Yahudi, semua orang keadaan dia tu. Jadi ni, tapi Allah Taala bagi tahu kematian para sahabat dan kematian orang Islam dalam peperangan Uhud ni menyebabkan orang munafik ataupun Yahudi berasa tergila juga. Dan mereka tergila bukan kerana saya itu, kerana tentu dah kepentingan dunia dia. Wallahu yuhyi wa yumiit. Tapi Allah Taala ajar pada kita dalam surah ni, orang mukmin ni tak, bukan masalah hidup mati ni, bukan, ia tidak ada kaitan dengan perang. Ia tidak ada kaitan dengan perang. Hidup dan mati ni Allah hak keputusan, bukan peperangan hak keputusan. Sebab ayat atas tu kan, Allah katakan apa? Kalau kamu duduk rumah pun, tak pergi perang pun, kalau siapa dah tempoh ajar dia, duduk atas tilai kamu mati juga. Jadi Allah Taala nak bagi tahu hakikat orang mukmin ni. Ni nak bina generasi ni, biar kita faham, baru dia jadi hilang takut tu. Mukmin ni dia kena berani. Sebab dia orang Allah, orang Allah. Dan hidup mati dia lagi dengan Allah. Allah yang atur. Bukan peperangan. Dia kena faham lagu tu. Kalau tidak, tak berani masuk medan perang. Kalau jiwa tu, jiwa bahawa yang matikan medan perang, tak boleh. Dan sebab tu Allah Taala bagi tahu, wallahu yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan, Allah mati. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu belaka apa yang kamu buat. Wala in kutiltum fi sabilillah aw muttum. Dan kamu orang mukmin, takut apa perang? Nah, kalau perang ni perintah Allah. Allah Taala bagi tahu, perang ni perintah Allah. Dan kalau sabit dah peperangan ni perintah Allah, berjihad ni perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Patut akidah orang mukmin lagu mana? Allah kata wala in kutiltum, kalau kamu terbunuh di jalan Allah ataupun kamu mati, tak, mati di jalan Allah, tak terbunuh, mati di jalan Allah, tak, okay. Gapo dia? La maghfiratun min Allah, pasti akan dapat keampunan daripada Allah. Itu guaranteed dah. Allah ampun. Mujarrad kita keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita terbunuh ataupun tak mati sakit. Tiba-tiba, tak. Ni orang mukmin ni. Nak buat khauf. Tapi syarat ni perintah Allah. Allah bagi tahu, kalau kamu sekiranya kamu terbunuh jalan Allah atau mati di jalan Allah, la maghfiratum min Allah, kamu sudah mendapat keampunan daripada Allah, dari rahmat Allah. Dari rahmat Allah khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan atas dunia ni. Mu nak gabar dia, nak gabar. Tak. Pandai Allah Taala bagi tahu, terik gambar ke suhana dia. Dan Nabi bagi tambah pula ni, apa yang didapati oleh yang mati syahid. Tak, apa yang didapati oleh orang yang mati syahid. Sekali lagi, wala in muttum aw qutiltum, sekiranya kamu mati ataupun kamu terbunuh, maka balik mana? Balik pada Allah juga. La ilallah itu syarul, balik pada Allah juga. Dan kamu memang nak rapat dengan Allah dah, nak jadi hamba Allah dah, tak suka, tak mafhum. Kalau kita kata mahzuf situ, jawapan dia tu kamu tak suka, betul sekali. Jadi ini dua ayat Allah Taala bagi tahu hakikat kita. Sepatut jiwa orang mukmin. Medan perang ni bukan satu perkara yang menakutkan. Dia tunggu perintah Allah ya. Kalau sabit perang ni perintah Allah, bismillah. Tak ada apa, serupa dia. Tak, terbunuh ke hati bila sabit di jalan Allah ni, kebaikan semata-mata. Dia nak situ, dia nak jiwa tu, kebaikan semata-mata. Kalau tidak, kalau tak ada kefahaman ni kan, bila keluar jalan Allah ke, demam ke, apa so, dengan demam gini pun tak jadi sah kemburuk dah dengan Allah. Tak, mai ujian kena sakit, apa gini, apa gini, tak ujian. Tengok Allah SWT bagi tahu semua kebaikan belakang. Ni akidah orang mukmin. Waktu nak berjual pun dia kena ada hubungan kita Allah. Kalau tidak berjual tak ada hubungan kita Allah kan. Bila mari ujian, dia ingat bila berjual jadi mukmin ni tak kena ujian. Moga orang Allah tak disakit, tak boleh gapo. Dah, tak ada ayat dah. Ayat sebelum kita jumpa dah. Antara orang bagi sejarah kan. Berapa ramai nabi dan para salihin berjual di jalan Allah. Dalam berjual dia mereka kena musibah. Mereka bila kena musibah tak jadi lemah. Tak, mereka tidak lemah, tak rasa terhina. Sebab semua tu kebaikan semata-mata. Kebaikan semata-mata. Habis bab tu, bab lain pula. Allah Taala nasihat pada Nabi SAW. Ni semua pas balik dah daripada Uhud. Jadi ayat ni, ayat 159 ni panduan kepada Nabi kita sallallahu dan kepada kita cara nak bina umat. Ayat nasihat pada Nabi, apa yang Nabi akan buat pada Yahudi, pada
orang Islam, yang mana hut 1000 tu 300 tak pergi. Hut dari 700 ni pula ni, sebahagian kemas, sebahagian tak. Bila mari ujian kan, tak. Maknanya tarik diri, tak berjuang. Ni apa yang telah berlaku ni bila selesai dah ni. Jadi lagu mana nak buat amalat dengan orang lagu ni, dengan Abdullah bin Ubay, dengan 300 orang tu. Tak. Dan kita kena faham Nabi SAW ni kerana tidak seremoni lah, kerana 300 orang tarik diri dia, kerana hut dari 700 ni pun kerana terkesan dengan halat, dengan keadaan itu menyebab mereka jadi penakut, jadi pengecut. Tidak bersungguh-sungguh tu, menyebabkan guru ni paksa berhempah pula, habirin pula. Itu yang menyebabkan, salah satu sebab menyebabkan Hamzah syahid, Mus'ab bin Umair syahid, ramai sahabat-sahabat 70 orang. Dan ni bagi kesan Nabi SAW kalau digambarkan dalam Tirmizi, dalam Abu Daud, tak? Bila tengok jenazah Hamzah kan, Nabi menangis. Begitu sedih sekali keadaan Nabi SAW. Tak? Nabi menangis. Tak? Nangis tengok pak saudara dia, keadaan Nabi SAW. Jadi ni nak balik, nak buat lagu mana? Bagaimana nak? Nabi nak bina umat ni. Tak? Jadi Allah Ta'ala datang ke panduan. Ini cara nak bina. Tak? Bukan bila tak setuju dengan kita ke tak? Orang bukan set kita tu, tahzir lalu. Tak selesai masalah. Ni umat yang tambah-tambah ni umat yatim. Ni Nabi sendiri ada. Nabi tengok orang sendiri buat kerja lagu mana? Tak buat kerja. Tak benar ke ada jemaah lain. Sebab tu kalau kita faham cara Quran ni tak boleh kita bentuk-bentuk gambar-gambar jemaah, tak boleh. Tak boleh. Tengok Allah Taala kepada Nabi, fa bima rahmatin min Allah, dengan sebab rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sajalah kamu dapat berlembut dengan mereka. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan-amalan yang mana sir, tak, zikir, tilawah, sembahyang, ini jadi sumber kekuatan Nabi SAW dapat berlemah lembut dengan mereka, dengan rahmat Allah. Sebab amalan-amalan ni akan menarikkan rahmat. Allah beritahu, walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu bersikap keras, tak, dari sudut percakapan, ghalidhal qalb, keras hati pula, tak si peduli, tak si cara dah bah ni, tak si tarbiyah dah. Sebab apa? Sebab kerana tidak dia menyebabkan pak saudara kita mati, menyebabkan kita ni tak ada apa-apa pun nak marah dah. Tak ada ugi apa pun kita ni, kerana tak ikut, tak setuju dengan fikrah kita, tak setuju dengan pendapat kita. Kita nak backing dah kita. Dah tak ada ugi apa-apa kita lagi. Kita nak suruh nak faham keadaan Nabi SAW. Ni Nabi ni, sehingga mana tindakan munafik ni gambar dia jelas dah. Jelas dah. Menyebabkan berlaku kematian, bukan sekadar fikrah, bukan sekadar rosak pemikiran. Hilang nyawa. Allah Taala kata kepada Nabi, kalau kamu bersikap keras, tidak mahu peduli pada mereka, lan faddu min haulik, nasya mereka akan menjauhkan diri daripada kamu. Dan kamu diutuskan untuk tarbiyah umat ni, tugas Nabi. Maka Allah Taala perintah kepada Nabi apa? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Maaf. Ni dah ada kena luahan. Sebab tu orang nak duduk di atas stand untuk islah umat, untuk tarbiyah umat, dah ada dia kena luah. Dah ada dia kena luah. Allah kata fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Lepas tu wastaghfir lahum, bukan setakat maaf mereka, malam hari tu dari tahajud doa istighfar untuk mereka pula. Ni tengok ni, jujur sungguh. Ni payah ni, sebut nama pula tak. Makin benci kita tu orang tu tak doa. Lepas tu wasyawirhum fil amr, mesyuarat macam biasa. Mesyuarat macam biasa. Panggil mereka mesyuarat sekali. Mesyuarat. Mari iskal ke. Dah demo ni munafik masuk dalam mesyuarat kita kan, mungkin dia bocor, mungkin dia bagi tahu. Tu agama kita bukan ada benda-benda pelik-pelik, tak ada agama. Agama kita semua jelas belaka. Nah. Allah SWT berkata Nabi, mari mereka mesyuarat belakang. Mari mereka mesyuarat belakang. Bagi mereka mesyuarat mana-mana perkara yang mana melibatkan orang ramai lah mesyuarat. Semua kata. Dia Nabi ada mesyuarat khusus dengan Abu Bakar dengan ni. Dia Nabi ada satu perkara tu, tindakan Nabi tak mesyuarat dengan siapa-siapa, dia ada. Itu strategi pemimpin, dia kena tahu lah, dia ada lah benda-benda. Tak keadaan. Tak.
Tapi perkara yang mana melibatkan orang ramai, kita tak boleh tak panggil dia ni, dia tak panggil, tak boleh. Pemimpin tak boleh. Orang akan suruh apa tak panggil kita. Punuh, pecah belah umat. Nabi nak bina umat. Tengok ni contoh ni. Allah Taala kata apa? Maaf, istighfar, kemudian panggil mesyuarat. Ni alat-alat untuk menyatukan. Kemudian bila kalau mesyuarat, panggil dia mesyuarat, mungkin dia royak macam-macam, tak ikut mesyuarat gini tak. Allah Taala kata fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu buat keputusan, maka serah pada Allah Subhanahu taala. Serah pada Allah Subhanahu taala. Serah. Ini tawakal ni. Dan innallaha yuhibbul mutawakkil. Allah Taala suka pada orang yang bertawakal pada dia. Allah Taala yang atur hati manusia ni. Kamu hanya ikut perintah Allah. Sebab tu jangan bijak pada lain. Kamu jangan pandai-pandai daripada Allah pula. Tengok tu, kita lebih pandai daripada cara kita lagi. Kita tahu ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Padahal kalau kita kata boleh bercanggah dengan syarak. Kita nak bina. Kita nak kalau mesyuarat am ni kita panggil. Sebab orang ni kita panggil, orang ni kita tak panggil. Tak. Kena libatkan belakang. Kalau perkara tu melibatkan semua, panggil semua. Panggil semua. Dan apa yang akan berlaku, takut berlaku tu, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi, Allah Taala suka pada orang yang mana bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. So ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang surkumullah, sekiranya Allah Taala bantu kamu, Allah Taala bagi tahu ni hakikat. Sekiranya Allah Taala bantu kamu, maka fala ghaliba lakum, maka tak ada siapa boleh mengalahkan kamu. Tapi kalau Allah SWT tidak bantu kamu, maka Allah Taala tanya, beza uslub beza lalu. Faman dzal ladzi yansur? Maka siapa dia boleh tolong kamu selain daripada Allah? Tak ada orang boleh. Dan wa 'ala Allah, oleh kerana itu kepada Allah lah orang mukmin itu bertawakal. Ni besar ni tawakal ni. Tawakal. Tapi tawakal atas dasar perintah Allah SWT, seperti mana surah Ahzab. Seperti mana surah Ahzab. Ini panduan nak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan apa yang berlaku yang dibuat oleh munafikin. Dengan sikap Nabi ni daripada 300 asalnya, kalau kita kata capur lagi hok ni. Tak. Maka oleh kerana Nabi jujur gitu kan, betul orang boleh Islam. Nabi tak pisah ke jemaah ni, duduk sekali belakang. Sebab tu bila munafikin bina masjid Dirar kan, masjid kan, so nak markah diri, suruh Nabi pergi rasmi, suruh mai ajak situ. Tak. Nabi buat kan? Nabi puabuh kan? Nabi suruh semua yang masjid dia belakang. Tak boleh dapat. Semai satu tempat. Dan sebab tu kita dengar Nabi kalau hari Jumaat baca surah apa? Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu. Sebab Quran hari Jumaat tu untuk tarbiyah dah. Nak buat tarik sembahyang Jumaat tu. Sembahyang Jumaat. Sebab tu ayat tu orang munafik tak sembahyang subuh. Nah. Sebab apa ni sembahyang yang mana untuk islah, Kenapa hikmah dia? Dan Nabi muamalah macam biasa. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi munafik itu Nabi bina hubungan macam biasa. Panggil musyarat macam itu yang jadi 300 ikut Abdullah bin Ubay sebelum ni. Dah ada lagi sakit baki tu kan tak? Sehingga bila Nabi nak wafat tinggal 12 orang. Bila Nabi wafat tinggal 9 orang. Kerana muamalah gini, orang berubah. Sebab nifak tu ada pada semua orang. Dia hanya perasa bila Quran bagi tahu ya, bercakap begini munafik, bercakap begini munafik. Jadi Allah Taala bagi tahu kepada kita bagaimana Nabi tarbiyah para sahabat. Dengan begini barulah umat ni dapat disatukan. Dia orang tengok bagaimana Nabi layan Abdullah bin Ubay. Kita tahu kan, bila Abdullah bin Ubay sakit nak mati, Nabi ziarah dia. Dia minta dengan Nabi kan. Bila Nabi tegur dia, aku dah pada kamu jangan bina hubungan dengan Yahudi. Dia kata, ya Rasulullah, sekarang ni bukan masa lagi nak apa dia, nak ngepek dah masa ni. Dia aku nak mati dah, dia kata. Lepas dia minta Nabi ke apa? Dia minta Nabi supaya mandi jenazah dia, dan supaya semaya minta ampun pada dia. Dia minta habis lah, habis ke apa dia? Habis power dah, tak ada gerah tu dah. Tapi Nabi pergi ziarah. Dan ni yang dilihat orang sekeliling itu kan, ada penyakit bila tengok lagu ni kan, dia hilang, nifak tu hilang kerana amanat Nabi gini. Tapi kalau kita ambil tindakan dak tahzir ke dak, buat ni bukan set kita ni, habis. Umat pecah belah, tak Islam. Tak. Sebab tu kena luah, dada kita tu speak. Tak. Islam luah.
Tapi bukan kerana kita luah ni sampai kita akui kemungkaran, bid'ah, syirik tak. Ni kita ya. Tapi kita pergi cuba macam. Sebab Nabi Abdullah bin Ubay tengok ni. Lah kan. Nabi gitu kan. Tak ada tolak langsung dalam agama. Tapi tengok bina hubungan lagu mana. Pergi semacam. Ini cara nubuah. Cara nubuah. Kemudian ayat seterusnya 161. Ni pun heran ajib. Kalau kita tengok dalam tafsir, jadi payah nak faham jadi. Sebab ramai ambil ayat ni dah keluar daripada Uhud. Sedangkan semua daripada awal lagi kan. Daripada wa idh ghadawta min ahlika tabawi'ul mu'minin tu start daripada situ ke Uhud kan. Ya jadi masalah bila muhasir dia ambil ayat ni dia kira letak pada Badar. Kalau ayat ni wa ma kana nabiyyin an yaul, tidak patut bagi seorang nabi ni khianat. Yaul, khianat dia sudut harta rampasan perang. Ibnul Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad, dia bahas ayat ni 7 akwal. Ada kata di Badar, dari peperangan Badar ke hilang. So orang tuduh Nabi, Allah boleh masuk akal, boleh jadi asbabun nuzul. Tapi iyalah, muka ada kan. Tak baik. Dalam peperangan Badar bila dapat kemenangan, kumpul harta ghanimah, tiba-tiba hilang satu bahagian ghanimah dah. Macam mana orang boleh tuduh Nabi? Macam boleh jadi asbabun nuzul? Tak masuk akal tu. Tu kena reject terus tu. Tiba-tiba jadi apa dia? Jadi tuduh Nabi bahagian. Ada kata Hunain. Maksud perang Hunain. Ni ayat ni. Hunain ni apa? Sebab Nabi bagi pada orang Mekah, tak bagi orang Madinah. Hunain. Itu adalah makruf, tapi itu kata-kata munafik tu kalau gitu tu. Tapi dijadikan aku ada 7 belakang. Dia semua kita lari daripada siap dia. Ni sebenarnya masalah apa yang berlaku di Uhud belakang ni, ayat ni. Sumpah ni pun masih lagi di Uhud belakang. Apa kita nak ambil ayat satu ayat tiba-tiba pergi hidup badan, tiba-tiba letak sini? Tidak. Jadi susah nak faham ni. Cuma jadi hari makan dari Nabi Yarul sebab Uhud ni sebab tak ada cash buat ghanimah. Tu yang jadi badan ataupun Hunain. Sebab semua dulu anggap bahawa Yarul ni ataupun al-ghulul ni, makna khianat dari sudut harta rampasan ni, dibuat skup dia ni berkait dengan harta ya. Itu jadi masalah. Sebenarnya tidak dari sudut bahasa, dari sudut logah. Alhamdulillah sampai sekarang pun orang Arab pun kalau bab ghul ni dia tidak menggambarkan khianat dari sudut harta, dah. Dia semua perkara. Bahkan kalau kita tengok syair-syair Arab lama, harta lain, khianat lain. Tak. Ghulu lain. Tak. Jadi ini masalah agama. Kalau kita tengok tidak patut bagi seorang Nabi khianat dari sudut harta rampasan perang. Kemudian wa may yaghulul yatim. Siapa dia khianat berkenaan dengan harta rampasan perang, dia akan bawa apa yang dia khianat kepada hari kiamat nanti. Kemudian setiap jiwa ni akan disempurnakan apa yang dia buat, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Cakap dituju pada Nabi benda lagu ni. Tak. Jadi ayat ni gapo dia berkaitan dengan munafik, gapo dia ni? Ni sebenarnya wallahu alam zahirnya munafikin di Madinah ni bila Nabi balik ke Madinah, sepatutnya kita gambar tak? Sepatutnya orang munafikin ni dia rasa bersalah sepatutnya kerana dia lari daripada perang. Daripada 1,300 lari. 700 pula sebahagiannya pula tak terkesan dengan keadaan pula, tinggal medan perang. Tak. Sepatut demo ni sepatut bimbang. Tapi tidak. Munafikin ni sampai bila-bila ke dia jadi juara semacam bahagian timbulkan kontroversi keadaan dia. Jadi sebenarnya ayat ni Allah SWT gambarkan untuk batalkan syubhat-syubhat yang ditimbulkan oleh munafikin di Madinah. Tentu sekali belakang mereka ni Yahudi. Tak, bila tahu ya, orang Islam ni, ni orang Islam ni. Tapi kemenangan yang mana bersama kemenangan itu berlaku juga kematian yang ramai. Buat tak 70 orang ni ramai. Tak 70 orang. Yang mana tidak disangka berlaku lagu tu. Jadi bila berlaku kematian gini kan, tak tengok dia manipulasi berita tu. Kalau kata sebelum Nabi siapa lagi dia duk dah sama-sama dia tu, mana Abdullah bin Ubay dalam majlis dia sebar ke dari 300 orang, lepas 300 orang ni kesiap pula macam-macam. Bagaimana jadi suasana gapo dia?
Tuduhan mereka kepada Nabi. Yarul sini bukan khianat, dia sudah kata apa? Dia panggil istighla ni, ambil kesempatan. Muhammad ni semata-mata nak jadi kepala, nak jadi ketua, sehingga dia main sentimen dia ni dengan agama ni, dia ambil kesempatan, dia guna orang kita ni, orang Madinah ni, sehingga semata-mata dia nak naik untuk lawan orang yang bercindia tu. Dia guna orang kita, orang Madinah ni, lawan orang Mekah ni, menyebabkan orang kita mati ni. Ni orang lagu ni khianat lagu ni. Ini dari sudut tu, dia sudut istighlah, nama Nabi ambil kesempatan. Mana dia sebar kepada Nabi, keadaan gambaran Nabi ni orang yang mana ambil kesempatan di atas kepada kejahilan umat lah kita kata ni. Dak polos umat-umat yang mana terkesan dengan dia, yang agama yang dia bawa juga, jadi ikut nok sampai nyawa mati habis anak orang. Ini yang lebih sesuai sebenarnya. Ini lebih sesuai. Dia bukan tak, Nabi nak tuduh Nabi ambil. Dia tak perlu ni, dia tak perlu tuduhan-tuduhan begitu tu. Dia tak ada dah tu. Munafik ni syirik lagi, Abdullah bin Ubay ni syirik lagi, ataupun Yahudi ni syirik lagi. Ni sentimen dia main. Sebab apa dia berkait dengan kematian nyawa ni? 70 orang yang mati ni, dah orang kita mati ni. Dia main isu. Bersungguh benar dia. Mata-mata dia nak jadi kepala, nak jadi ketua, guna agama ni, main sentimen, ambil kesempatan di atas orang nak agama, atas nama agama, atas nama Tuhan, atas nama nak gini menyebabkan ramai mati. Dia nak jadi ketua ni tuduhan. Dan tuduh ni lebih berat lagi sebenarnya daripada tuduh Nabi khianat harta ni. Nabi khianat harta lagu mana turun ayat kan? Turun dah surah Badar kan? Surah Anfal tu kan? Allah Taala bagi tahu, dah ketahuilah harta ni rampas apa yang ni untuk siapa dah? Untuk Allah dan Rasul kan? Yas'alunaka 'anil anfal. Gapo dah? Qulillah wa rasulih. Katakanlah milik Allah dan Rasul. Sesadah. Kau patut tak perlu timbun dah. Orang Islam tak akan terkesan. Orang munafik ni yang main isu-isu supaya orang Islam pun mikir juga, jodoh juga ni, nak mati kita ni. Bahaya. Tak. Sungguh dia. Mana ni mana nak bawa umat jihad ni sampai tahap ni kan? Kita akan berhadapan dengan orang jiwa-jiwa yang lemah lagu ni, yang ada nifak ke tak? Yang akan main sentimen lagu ni, nak aku mati lah, jihad, syahid tak, atas nama gini. Jadi ni yang dituduh oleh munafik pada Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala turun ayat, baru pandai Allah Ta'ala turun ayat jawab ni. Allah Ta'ala begitu, wa ma kana lin-nabiyyin an yun. Tidak patut bagi seorang Nabi nak khianat benda-benda lagu ni, nak ambil kesempatan di atas umat ni. Nabi bukan sifat lagu tu. Bahkan Allah Ta'ala begitu, siapa dia khianat, dia akan balik akhirat dengan bawa apa yang dia khianat tu, akan menghadap Allah SWT, dia akan dihisab, akan disempurnakan hisab, dia tidak akan dizalim sedikit pun. Kemudian afaman ittaba ridwan, adakah sama, cuba fikir, adakah sama orang yang mana usaha untuk ikut, untuk dapat redha Allah SWT, seperti mana orang yang mana mendapat kemurkaan Allah SWT? Sama ke? Kamu tak tengok ke Nabi ni orang lagu mana? Orang yang mana cari redha Allah. Nabi ni hanya terkesan dengan Allah, yang tak terkesan dengan orang lain. Adakah sama dengan Nabi dengan orang yang duduk Asia dengan lagu ni? Tak. Apatah lagi dengan Yahudi yang kamu terkesan daripada dia ni, yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kesudahan tempat mereka ni neraka Jahannam, seburuk-buruk tempat. Hum darajatun indallah, yang mana ni orang yang mana nak dapat redha Allah ni, mereka ni ada derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan berkenaan dengan hamba ni Allah Taala sangat jelas. Barulah Allah Taala bagi tahu ni Nabi bersifat lagu ni. Laqad manallah, sebenarnya Allah Taala bagi tahu sesungguhnya manallah, Allah Taala telah bagi nikmat yang sangat besar pada orang mukmin. Nikmat apa dia? Idz ba'atsa fihi, ketika mana Allah Taala utus pada mereka seorang rasul. Ni Allah Taala nak jelaskan Nabi sebenar lagu mana. Nabi ni bukan jenis pengkhianat, tak patut dituduh pengkhianat, ambil kesempatan di atas umat. Nabi ni satu orang yang mana Allah Taala bagi tahu seorang rasul di kalangan kamu sendiri, yatlu alaihim ayatih, yang baca pada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yang membersihkan mereka, yang mengajar mereka kitab, yang mengajar mereka hikmah, yang mana mereka sebelum ni berada dalam kesesatan yang nyata. Orang lagu ni khianat, fikir sendiri. Tengok Quran nak bawa kita, nak didik para sahabat, biar nampak. Kemudian isu lain pula, awalam ma asabatkum musibah. Ini perkataan siapa dia ni? Banyak yang mufasir dia kata ini perkataan orang mukmin. Dah bila telah berlaku dah awalam ma asabatkum musibah, apabila telah menimpa kamu musibah. Telah menimpa kamu musibah. Musibah mana ni? Di Uhud.
qad asabtum mislaiha, sesungguhnya kamu pun telah dapat dah nikmat yang lebih hebat lagi daripada tu 2 kali. Ni. Bawa dua kali dia terima ni. Sebab dia kata di Badar tu, ingatlah kamu, kalau kamu kena musibah sekarang di Uhud, sesungguhnya kamu telah apa dia? Telah dapat nikmat yang sangat besar untuk mengalahkan musuh di Badar dulu. 70 orang kepala-kepala kafir mati, dia 70 orang jadi tawanan. Maka kamu kata anna hadza, mari mana lagu ni? Kenapa jadi lagu ni? Jadi ayat ni kan dikatakan daripada orang mukmin. Dikatakan daripada orang mukmin. Tapi kalau dia kata orang mukmin, dia kata lagu tu tadi. Apabila menimpa musibah kepada kamu sekarang ni di Uhud, sesungguhnya kamu telah dapat nikmat Allah SWT yang lebih besar lagi, 2 kali ganda lagi. Ketika mana kamu di Badar, dia jadi terjemah lagu tu. Tiba-tiba Badar ada juga kan. Dia tak boleh nak kata Uhud belakang, tak boleh. Tak boleh nak kata Uhud. Tapi kalau kita kata munafik, disesuai dengan ayat tengok saya, qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah apa? Huwa min indi. Ni punca daripada kamu. Puncanya daripada kamu. Sebab apa? Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kata kepada mukmin ni, pada para sahabat, tak sesuai ni. Pada Abu Bakar, pada Umar, seperti mana Ibnu Mas'ud, dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Abi Hatim, dari tafsir dia, daripada Anas bin Malik. Ibnu Mas'ud daripada Ibnu Mas'ud bagi tahu. Masa berlaku kucah tu, Ibnu Mas'ud kami 18 orang. Sebelum orang Ibnu tak sebut, tentu dah sekali Abu Bakar, Umar ada tu. Sahabat-sahabat yang tak terkesan keadaan. Yang tak terkesan. Apa keadaan dia tak terkesan? Yang tak terkesan. Cakap kita nak samakan dengan sahabat-sahabat ngatuk Zubair bin Awam bagi tahu kan? Ni tak terkesan. Allah Taala beza dah. Masalah beza dah. Kalau kita kata ni semua orang mukmin, tidak. Ni sepatutnya lebih sesuai ni pada munafik lah. Tapi munafik bukan munafik di Madinah ni, tak. Kalau kita kata munafik ada di kalangan sahabat sendirilah. Hok di medan perang ni. Hok di medan perang. Daripada kata tertanya pun kerana tak faham lah. Jadi Allah Taala berjelas ni kerana mu sendiri. Bila dengar bila bunyi yang sebar yang Nabi telah mati tu kan, berlaku ketakutan tu, tiba-tiba terbuanglah lalu, tinggal lalu medan perang. Tak cara kau. Punca tu daripada kamu sendiri. Salah bagi kita. Ni lebih sesuai gitu sebenarnya. Lebih sesuai. Ni bukan pada orang mukmin secara keseluruhan, tidak. Ni ayat ni pada orang mukmin juga, tapi media lemah kan. Ada nifak dari diri dia ni. Duduk dalam media perang juga kan. Dalam media perang juga. Sebab nifak ni dia banyak peringkat. Dia akan zahir bila mai ujian tu. Ujian tu keluar percakapan lagu ni. Ni munafik rupanya. Dia sahabat baru tahu ni munafik. Sebab apa? Sebab media perang memang tarbiyah dah. Jadi hak ni pun di antara perkara. Jadi sebenarnya Allah Taala berkata walam ma asabatkum musibah. Apabila menimpa kamu musibah sekarang di Uhud ni sekarang ni, maka sebenarnya kamu pun telah menyebabkan musuh kamu terlipat musibah 2 kali lipat juga. Sama ya. Cuma kamu terfikir anna hadza, kamu kata mari mana ni? Apa punca ni? Tak faham ni. Sehingga 70 orang mati ni kita ni. Ada kesalahan ke apa ni? Allah Taala kata kul huwa min. Kesilapan itu daripada kamu sendiri. Kesilapan kamu dia. Bila keadaan berubah tu, bila tersebar Nabi mati jadi takut. Keadaan terkesan dengan keadaan. Terkesan dengan keadaan. Sebab qadiyah dalam surah ni nak rawat pada kita ni, yang Allah Taala tunjuk takut pada musuh tu. Sedangkan janji Allah sudah ada, malaikat sudah ada, tapi masih lagi takut. Itu tak sih. Allah Taala tak suka ni. Sebab tu kita baca dari surah Baqarah kan, wala ta'tadu ni ke apa? Maksud dia jangan melampau kita terjemah kan. Sebenarnya ke apa? Jangan jadi penakut kan. Jangan lari daripada mana. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Taala tidak suka orang yang mana melampau. Maksud apa? Orang yang lari daripada medan perang. Konsisten gapo dia? Panduan daripada Abu Bakar bila nak lepas mana-mana pasukan. Ini nasihat dia. Jangan kamu takut, jangan kamu jadi pengecut. Dia mereka akhir baca ayat Quran ni, waqatilu fi sabilillah. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin.
Jadi dia pengecut. Sebab takut ni jadi lemah kan. Tak, sebenarnya orang tak boleh nak taat perintah kena takut. Kita bagi ujian baru ni ke tak? Takut lah sebenarnya. Takut juga. Tak cara dah perintah Allah Taala. Ni takut mazmum. Takut mazmum. Takut lah. Batu Allah qulwan. Ni puncanya mari daripada diri kamu sendiri. Puncanya mari daripada diri kamu sendiri. Dan batu Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Berapa takutnya Allah Taala akan berkuasa. Kamu kira ikut Allah. Jihad ni atas perintah Allah. Orang mananya kekuatan daripada bantuan Allah SWT. Dan Allah ni lagu mana? Berkuasa atas segala sesuatu. Tengok. Ayat sudah dia sambut dah ni. Dia untuk rawat. Untuk rawat mujahidin. Dia tengok Allah Taala detail lagi. Sebab tu kita kata ni ayat ni bukan mukmin sebenarnya, bukan khusus keseluruhan. Ni khusus taifah di kalangan orang Islam yang mana lemah iman dia. Dia terkesan dengan keadaan ni. Betul Allah, wa ma asabakum yawmal taqal jama'an, Allah bagi tahu. Dia tidak menimpa kamu pada hari berjumpanya dua pasukan antara orang kafir dan orang Islam ni. Semua tu berlaku tu biiznillah, dengan izin Allah belaka. Tengok tu. Mula Allah Taala faham pada kita ni. Ya bukan tak ada, bukan di luar kawalan siapa-siapa. Ada dalam pentadbiran Allah belaka. Patut orang bila tahu gapo-gapo kan dia pergi je. Tak, walaupun suasana tidak duga, tidak gapo, itu memang dalam peperangan gitu. Dah cakap peperangan nak berlaku seperti mana kita bajet belaka, di mana ada. Bisa sama nak ke mana pun berlaku lagu ni, buat lagu ni dah bila masuk medan kan. Ya kan ada situasi-situasi yang mana tidak diduga. Hak ni bila berlaku situasi tidak diduga jadi terbalah lalu. Khelak lalu. Hak ni Allah tak suka ni. Sepatut jalan ya. Dia memang sahabat-sahabat kan seperti mana Ibnu Mas'ud bagi tahu. Mereka ni beberapa orang para sahabat tak terkesan. Nabi sendiri tak terkesan. Allah Taala nak lagu ni. Dan Allah Taala buat lagu ni, Allah Taala bagi tahu liya'lamal mu'minin, untuk kami zahirkan siapa dia benar-benar mukmin. Tengok sifat. Wa liya'lamal ladina nafaqu, dia untuk kami dapat zahirkan siapa dia ada nifaq. Tengok bukan munafik ni. Ni Ibu Junur Jari bagi tahu, Allah Taala ubah sepatut wa liya'lamal munafikin. Tak. Ini orang mukmin tapi ada nifaq. Tak cabut lagi nifaq dia. Sebab tu Allah Taala ubah. Patut waliya'lamal mu'minin waliya'lamal munafikin. Tak. Ya serupa ya ayyuhallazina amanu dengan al-mu'minun tak serupa dalam Quran. Tak, kalau mari dia berkata sifat itu mukmin sungguh. Qad aflahal mu'minun. Lagu mana? Allazina hum semua mukmin sebenar. Tapi kalau ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Tak. Berapa suruh gini? Sebab ada masalah, ada tak sempurna lagi. Ya allazina amanu ni ya iman dia tak sempurna. Iman dia. Sebab tu ya ayyuhallazina amanu aminu wa berimanlah. Sebab tak sempurna. Cara Allah SWT nak bagi tahu pada kita. Wa liya'lamal ladzina nafaqu. Dia supaya kami dapat zahirkan orang yang mana ada nifaq. Orang yang mana ada nifaq. Yang perlu dia baiki. Dia tengok ni masa tu wakilahum bila dikata pada mereka ta'ala qatilu fi sabilillah, mari berjuang di jalan Allah. Sebagai sahabat ni ayat. Mari ini Allah Taala gambarkan semula apa yang berlaku ni. Flashback semula ni. Kalau kamu dah kata apa berlaku lagu ni masa duduk Madinah ni. Duk kecek ada buah dah. Tak faham ni. Apa mati pun kita ramai gini buah ni. Allah Taala kata baca. Baca. Ingat tak ketika mana hari berjumpa dua musuh. Dan semua tu berlaku dengan izin Allah belaka. Allah Taala bagi tahu. Dia Allah Taala zahirkan siapa dia benar mukmin yang tidak tergugat dengan apa-apa ujian, dia supaya Allah Taala dapat zahirkan orang munafik. Orang lagu mana bila dikata pada mereka ta'ala qatilu fi sabil, mari berjuang di jalan Allah, ataupun paling kurang apa apa dia selamatkan keadaan kita ni. Qalu law na'lamu kitana lattaba'nakum, mereka kata kalau kami tahu perang lagu ni kami tak akan ikut ni. Jadi lemah ni. Yang lemah ni. Qalu dia memang lagu tu ni keadaan mecok ni, keadaan tak puas hati, bukan dia tak pergi perang dah ke apa tak perang, tak perang dah. Peperangan tidak disangka seperti mana yang di dalam kepala tu. Ingat aku dengan semua dengan ikut berlaku ke tiba-tiba berlaku masalah. Kayak gitu kan, kita nak berjuang apa-apa kita pergi sekali, tiba-tiba berlaku masalah. Oh, kau kalau tahu gay ni kau tak mari. Ini nifak ni. Ni percakapan munafik ni. Bila berlaku masalah, orang munafik dia menimbulkan masalah. Orang mukmin bukanlah gitu. Orang mukmin bila berlaku masalah ke dah. Itu yang ada. Bagaimana nak selesai masalah? Orang munafik ni duduk panjang seorang. Duduk salah pada dia tu. Kita ikut jalan ni, kita dah ikut jalan tu, mari ikut jalan ni. Habis.
Habis dia akan okey. Faham orang lagu ni dia tak sama masalah, dia menimbulkan masalah. Jadi ini Allah Taala bagi tahu sikap-sikap munafik. Qalu law na'lamu qital, kami kalau tahu ni apa. Mana sahabat boleh mai dia kata gapo? Ni somak dah ni tak boleh kata gapo. Ini nifak dia. Allah Taala bagi tahu hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada waktu itu tu Allah Taala bagi tahu ke arah kufur lebih hampir daripada iman. Ini bahaya ujian ni. Uji. Munafik ni, nifak ni, dia nak jadi hamba Allah bila tak ada apa-apa. Bila dunia tak jejah, nyawa dia tak jejah. Nak jadi mukmin, bila dunia dia terjejah, nyawa dia terjejah, tinggal perintah Allah Taala. Ni munafik. Ni usul munafik. Tengok Quran, tengok surah Taubah, tengok surah An-Nisa, tengok surah ni. Ini sifat munafik. Sebab tu kita kena bertemu orang mukmin kan lagu ni. Orang mukmin tengok Allah Taala tarik lagu mana. Jangan takut mati. Mati kau terbunuh kau tak nak apa. Yang menghidupkan mati kan Allah, bukan mereka pergi. Tengok tan. Bahkan sudah jelas dah ni jual jalan Allah, maka terbunuh kau mati kau. Lama firatun min, pasti akan dapat rahmat Allah SWT. Allah kata kalau mati terbunuh pun pergi jumpa Allah Taala juga. Kamu kan berjual kerana nak jadi hamba Allah. Tengok. Ni akidah kita, ni tunjang kita. Sebab tu akidah syahid di jalan Allah kejap tak ada nak cabut ni kemah surah ni. Dia susun begitu teratur sekali. Tak. Walaupun tak ada luar dalam Quran ada, mana kalau nak kembali bila mari semula dia akan lahir semula orang lagu ni. Sebab sahabat lahir kerana ayat-ayat begini. Ayat begini. Allah Taala gambar kepada kita. Mana kecek lagu ni tak. Bila mari masalah ke tak. Allah Taala kata hum, mereka pada hari tersebut ke arah kekufuran itu lebih hampir daripada iman. Daripada iman. Oh, sahabat kena lagi baca ke ada. Sebab tu sahabat dia. Sebab tu kita Ibnu Abi Mulaikah bagi 30 orang ahli ibadah aku jumpa kan. Semua mereka kata mereka ni munafik. Sebab siapa dia boleh selamat? Kalau kata tak mesti terdetik juga dalam hati. Tak kau lagu ni bila mari masalah manusia kan. Bila mari masalah. Bila mari masalah. Sikap nak menyalahkan orang. Sebab tu Quran betul kita. Yaquluna bi afwahim, Allah kata mereka kecek dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Tidak. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah Taala tahu apa yang mereka sembunyikan. Gapo dia alladzina qalu li ikhwanihim, yang mana mereka kata pada saudara-saudara mereka. Saudara-saudara mereka yang mana mereka ni duduk hak tak pergi perang. Hak tak pergi perang. Allah Taala royak belakang munafikin hok pergi perang dah semua ni digaul belakang. Tapi kecek lagu ni munafik. Orang yang mana kata pada saudara mereka waqa'adu, duduklah tak segilah, tak segi. Lau ata'una ma kalau mereka dengar kami ni, nasib mereka tidak akan terbunuh, tidak akan mati. Mana tu hadirin mana Allah SWT gambar kepada kita ni keperitan yang dia hadapi, yang dirasai oleh keadaan yang berlaku, kehilangan 70 orang ni kan. Munafik ambil peluang, Yahudi ambil peluang, dia main sentimen keperitan ni. Orang kehilangan sedih dah. Memang tengok sedih ni dah macam-macam. Sedih kehilangan itu sadah ujian Allah SWT. Tiba-tiba dimainkan lagu ni, kecek kalulah duk gini kalau bahaya. Ni munafik ni. Dia bukan nak pergi royak sabarlah, ada Allah SWT. Dia berkedap. Dia main sentimen. Sebab tu Allah SWT bagi tahu, "Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum." Katakanlah orang mahu, cuba lindungi diri kamu daripada mati, biar tak mati kalau kamu nak boleh. Masalah mati ni bukan masalah perang, masalah apa? Masalah ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat seterusnya tu, tengok Allah Subhanahu Wa Taala datang ke penawan. Tanah pada orang mukmin. Tak, pada diri para sahabat. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Tak, janganlah kamu menyangka bahawa orang yang mana mati di jalan Allah itu mati sebenarnya. Tidak. Bal ahya, bahkan mereka hidup di situ mereka yurzakun. Dan mereka ni farihin bima atahumullah. Mereka berada dalam keadaan gembira dengan sebab apa yang Allah Taala bagi pada mereka daripada kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ingin bagi berita gembira kepada orang yang mana belum lagi mati syahid ni, daripada yang tak mati lagi. Mereka ingin bagi berita gembira ni kepada orang yang belum lagi mati syahid ni.
Nak bagi tahu ke apa? Allah khaufun alaihim wa lahum. Jangan kamu takutlah, jangan kamu sedihlah. Jual. Dan Nabi bagi tambah dengan hadis-hadis yang banyak kan. Daripada ayat ni Nabi SAW bagi tahu. Dia boleh tengok masa tu sahabat sedih, dia menangis ke apa ke dak. Menangis dah tak menangis tu, ayahmu tu duk terbat duk dekat. Nabi gambar kan. Dia tengah gembira. Kamu menangis ke kamu tak menangis kau tengok dia duk gembira. Kemudian Nabi bagi tahu nak bagaimana orang yang mati syahid ni minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta apa dia? Minta nak hidup semula apa? Nak sekali lagi. Nak pergi sekali lagi, biar mati sekali lagi, nak berulang lagi tu. Allah Taala bagi tahu, Nabi bagi tahu, Allah Taala sudah buat putus bahawa bila balik akhirat tak boleh balik semula atas dunia. Lagi akhirat tak boleh. Daripada ayat-ayat begini, tak Nabi ucap. Yastabshiruna bi ni'matihim, mereka ingin bagi berita gembira dengan nikmat daripada Allah, sudah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi tahu pada orang mukmin, tengok ni. Allah Taala bagi tahu. Mana kita baca ni, kita dapat tahu gapo dia ahli syurga, ahli syuhada yang telah mati syahid. Nak bagi tahu pada kita, nak bagi tahu gapo dia? Jangan takutlah. Tak. Di sebalik pedai dia hum takut tu syurga bawah dia. Sebab tu Nabi bagi tahu kita kan. Syurga ni di bawah pedai. Siapa dia? Sahabat lah. Tak, dia Anas bin Nadar. Tengok Anas bin Nadar. Tak masa apa ya? Masa ni? Masa Uhud ni? Anas bin Nadar, darah Anas bin Malik. Tak. Paling pada guru dia. Dia kata dia paling pada sahabat Abu Waqqas. Sebab dia dengan sahabat Abu Waqqas sama-sama doa kan? Doa lagu ni, dia doa lagu ni. Dia orang mati. Tak. Dia paling kepada aku bangun syurga. Aku bangun syurga depan. Bangun dah. Sebab tu terken. Hak ni orang tak nak cabut ni. Kalau ada benda ni kan tak? Wah. Dan ni hak. Ni benar. Berkata bang kau ada. So, Allah Taala bagi pada orang mukmin. Tak. Hilang ni salah satu cara Allah Taala hilangkan takut. Dia bangun syurga. Tak, bangun syurga. Sebab tu sahabat kena tikai pada orang kafir kan. Sahabat hok tikai tu sahabat lepas tu masuk Islam. Orang sepul kan? Dia tikai seorang sahabat masuk dia kafir. Tak? Sahabat tu kata apa? Fustu wa rabbil Ka'bah. Dia kena tikai, dia kata dia berjaya. Heran hok tikai ni. Pasti masuk Islam baru dia tahu gapo dia. Dia meriwayatkan hadis. Tak? Dia tikai. Bila kena tikai nampak. Tak? Allah Taala buka. Dia kata, fustu, aku telah berjaya demi Tuhan Kaabah. Demi Tuhan Kaabah. Dia nak bagi tahu di antara ahli syurga syuhada ni, nak bagi tahu gapo dia ni. Pertama, jangan takut. Yang kedua, annallaha la yudhi'u ajral mu'min. Allah Taala tidak sia-sia orang. Tak balas orang mukmin. Alladzina istajabu. Siapa dia mukmin ni? Alladzina istajabu lillahi war rasul. Orang yang mana sahut seruan Allah dan Rasul. Selepas mereka ditimpa musibah, asabahul qarh, luka kena panah. Sebahagian ayat ni dengan apa humrah tu, apa peperangan lain, peperangan selepas tu. Tak masih lagi masih lagi Hak ni cerita semula ni. Hak ni alladzina istajabu, hak ni lawa tadi awalam ma asabatkum tadi. Hak munafik. Hak ni orang mukmin. Ada apa orang mukmin ni? Lagu mana? Siapa dia orang mukmin ni? Alladzina istajabu lillahi war rasul. Orang yang mana sahut seruan Allah dan Rasul. Berarti Ibnu Mas'ud bagi tahu kan tak? Dengan sanad daripada kitab Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Tak. Dia kata ayat ni turun pada kami. Kata Ibnu Mas'ud. Kami 18 orang. Tak. Bila dengar Nabi panggil, bila keadaan genting lagu tu kan, orang ingat Nabi mati kan? Oh, masa tu dia pergi, terabai lagi pada Nabi. Tak peduli, tak terkesan dengan keadaan. Tak terkesan dengan keadaan. Selepas menimpa mereka ke Al-Qur'an. Qur'an Khalid Walid duk panah di belakang. Tuan dia menakut tapi tidak menyebabkan mereka takut. Alladzina ahsanu minhum, dia kepada orang yang mana buat baik di kalangan mereka, wattaqau, dia bertakwa, ganjaran mereka apa? Ajrun azim, ganjaran yang sangat besar. Alladzina qala lahumun nas, yang mana orang kata pada mereka ni innan nasa qad nuh, orang duduk berkumpul nak serai kamu tu, takutlah mereka, fazadahum imana. Makin orang gepak, makin bertambah iman, makin yakin dia. Ni orang mukmin. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita ada bang surah ni kan? Akhir dia ada cerita jangan bagi takut. Dalam perang ni, dalam jihad jangan nakut, jangan jadi pengecut. Sebab tu Allah Taala rangkai ayat-ayat. Orang berani belakang. Bila orang gepak kan, orang duk kumpul ramai-ramai nak serang kamu tu.
Bercakap apa orang lagu tu dah. Allah nak gambar apa? Fazadahum, bertambah iman. Dan mereka ucap apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Cukuplah Allah. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadl. Lalu berubah. Dak, hok musuh menakut itu Allah Taala ubah. Dengan sebab bila sahut suruh Allah Subhanahu. Ni khulasah Allah Taala buat kesimpulan. Yang jadi dapat kemenangan dari Uhud ni. Kerana Allah Subhanahu Taala ubah. Lam yamsasum su'un wa tamun, tidak menimpa mereka apa-apa keburukan. Tak luka, tidak. Maknanya peperangan itu berjaya, mereka dapat kemenangan. Orang lagu ni Allah Taala bagi tahu, ubah keadaan walaupun sikit dapat kemenangan. Dia kurnia Allah SWT sangat besar. Dia tengok ni, innama dzalikumus syaitan. Sebenarnya yang menakutkan kamu tu syaitan. Syaitan aja takut. Takut belaka. Takut jihad, takut infak. Yukhawifu awliya. Fala takhafun, jangan takut pada mereka, takutlah pada aku in kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman. Kemudian Allah Taala bagi tahu kepada Nabi, masih lagi pujuk Nabi berkenaan dengan Yahudi ataupun munafik yang terkesan dengan Yahudi. Wala yahzunkan alladhina yusari'una. Jangan kamu sedih wahai mak bila tengok umat kamu ni cepat ke arah kekufuran. Cepat ke arah ni. Tak. Cepat ke arah. Nak ajar ketaatan bukan main didik Pak ayah. Tengok umat ni, sebab tu kita kena tengok manusia ni ke arah syirik, ke arah bid'ah, ke arah kekufuran, dia segera ke arah ta'ah ni payah kan. Semaya rapat-rapat bertahun dah. Bertahun semaya rapat. 2 tahun tinggal, suruh rapat tak ada rapat. Tengok tak ada rapat. Dia cepat ke arah ni. Tak ada rapat. Dia punya waham dia tu. Dan ini menyedihkan Nabi. Tak. Tarbiyah. Tak, bukan main lama. Tiba-tiba berlaku musibah halah, tinggal. Wala yahzun, Allah kata kepada Nabi, wala yahzunkan alladhina yusaruna. Jangan kamu bersedih. Berkenaan dengan apa ni? Yusari'una fil qum. Segera ke arah kekufuran. Dalam surah Maidah kan, Allah kata, wa qala ya ayyuhar rasul la yahzun. Wahai Rasul, jangan sedih. Apa dia? Segera ke arah dengar kepada Yahudi pula. Suka dengar dalam majlis Yahudi. Suka baik dengan Yahudi. Allah nak wafikum samma'un. Dia kalangan kamu, dia kalangan sahabat. Samma'un, suka dengar berita-berita dusta ni. Dia ada orang suka dengar berita-berita dusta ni. Suka dengar gosip-gosip ni. Dia ada orang lagu ni. Allah Taala kata kepada Nabi SAW, jangan sedihlah tengok di kalangan umat kamu ni mana segera ke arah kekufuran. Innahum sesungguhnya mereka ni lan yadurullaha syai'a, tidak bagi mudarat pada Allah sedikit pun, tidak bagi mudarat pada agama Allah sedikit pun. Sebenarnya yuridullah, Allah nak apa dia supaya dia tidak ada bahagia langsung di akhirat. Tu gitu Allah Taala buat lagu tu Nabian. Ya Allah Taala nak orang mana benar-benar nak jadi hamba Allah ya. Orang mana zahir dapat beriman molek dah. Sebenarnya bukan kerana Allah dia buat kerana orang tu, kerana orang ni, kerana macam-macam kepentingan kan tak. Masalah tak kenal dia, tapi duduk dengan orang mukmin dia ni. Betul datang ke keadaan, mari halak dekat cabut dia. Ni cakap Allah Taala bagi tahu. Walahum azab, balik akhirat nanti walahum azabun azim. Innal ladzina ishtarabul kufr bil iman. Siapa dia beli kekufuran, beli keingkaran taat pada Allah dengan jual iman. Rasa perintah Allah tak sesuai. La yadurullah syai'at. Orang lagu ni tidak akan bagi mudarat pada Allah sedikit pun, bagi mereka azab yang pedih. Ni semua munafik. Asal dia apa? Asal nifak kan? Dah. Asal nifak kalau dia sudut usul masalah pribadi dia apa dia? Tak sebi dunia dia terjejah. Tak sebi harta dia terjejah. Ni dia sudut kefahaman dia, etikad dia apa dia? Dia tak jelas tentang Allah. Tak jelas tentang akhirat. Tak jelas tentang ilmu Allah SWT. Dia buat Allah ni, perintah Allah ni macam yang biasa. Ni masalah. Sebab tu Allah banyak cerita tentang dia. Sebab tu kita kena kembali, kena puabak. Tak. Siapa dia Allah ni? Tuhan kita ni. Tak. Ilmu dia lagu mana, kudrat dia lagu mana. Sebab tu Quran banyak cerita tentang ilmu, tentang kudrat dia. Wala yahsabanna alladhina kafaru. Janganlah orang kafir. Janganlah Allah nak, jangan sekali-kali orang kafir mana? Orang kafir Yahudi menyangka bahawa annama numli lahum khairan lin, bahwa kami bagi tempoh pada mereka, kami tak cara pada mereka tu sebenarnya molek untuk mereka. Tak ada rasa apa-apa. Tak talah kau Yahudi di Madinah kan? Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah. Tak talah nego kau maju. Tak talah. Dia ingat molek. Sebab dia tak kayu ukur dia dunia, tu jadi punah. Tak kayu ukur dia dunia.
Tapi tengok bila Allah Taala nak sekejap. Dalam Quran ada satu surah nama suratul Hashr, surah pengusir Yahudi. Tapi Nabi tak pernah duduk sekali dengan Abu Bakar, lagu mana kita nak buat Yahudi daripada Madinah. Tak ada. Sebab tu Allah SWT ambil tanggungjawab dah. Allah Taala tahu. Allah Taala datang ke keadaan Yahudi jadi tuan lahan. Yahudi dikeluarkan daripada Madinah kan? Zaman Nabi dah. Zaman Nabi. Tak. Kau besar-besar dikeluarkan. Tak. Allah Taala datang ke keadaan. Allah Taala ambil tanggungjawab. Allah Taala ambil tanggungjawab. Ini Allah Taala gambar kepada kita keadaan ini masih di Madinah lah. Janganlah orang kafir Yahudi ni tidak menyangka bahawa dengan kami biarkan mereka tak setuh gapo tak talah gapo dia ni baik untuk mereka. Sebenarnya innama numli lahum liyazdadu isma. Mana kami biarkan mereka ni supaya bertambah dosa mereka. Nak kata parah. Walahum adzabun azim, bagi mereka ni azab yang hina. Sebab tu jangan sangka dak kita langgar perintah Allah Taala, tak ada gapo-gapo ni tanda Allah Taala macam-macam kita buat, pandangnya bahaya. Dan ni sifat nifaq. Ada sifat orang kafir. Kemudian Allah Taala bagi hikmah ni ayat ni, ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum. Allah Taala tak akan biarkan orang mukmin zahir yang mukmin ala ma antum yang kamu duduk lagu ni sehingga Allah Taala datang ke keadaan. Allah SWT datang ke keadaan hatta yamizal khabith, sehingga datang keadaan itu membezakan di antara al-khabith wat tayyib. Al-khabith wat tayyib. Tayyib ni mukmin yang sebenar-benar. Tak. Mukmin yang sebenar-benar. Khabith ni campur syirik, campur bid'ah, campur Allah Taala tak akan datang keadaan. Dan wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan zahirkan benda ni pada kamu. Perkara ghaib ni Allah Taala tak akan zahir sebagai ujian. Tapi cara Allah Taala walakinna Allah yastabi min rusuli, Allah Taala pilih di kalangan rasul siapa yang dia kehendaki sebagai kayu ukur. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu sebagai kayu ukur kita. Betul tak betul? Maka rasul sebagai kayu ukur dia. Oleh kerana itu fa'aminu billahi wa rasul. Oleh kerana itu berimanlah dengan Allah Taala pada rasul. Maknanya perintah Allah dan sunnah Nabi ni kayu ukur dah. Siapa dia betul tak betul? Siapa dia taslim atau tidak taslim? Bukan siapa dia tahu belaka. Yahudi tahu. Masalah Yahudi kita baca surah Baqarah, masalah taslim. Taslim pada Allah dari Taurat, taslim pada sunnah Nabi Musa. Itu masalah. Dia semua keadaan. Kita nak tahu perintah Allah tu keadaan tenang, tak ada gapo ke? Mana ada? Tak ada. Hebat gapo ujian? Tak. Bila dunia kita tak talak, nyawa kita tak talak, tak sebi langsung. Pada ujian. Dan selain itu dah ada kayu ukur dia dah. Tapi tahap kita kena tengok. Tu depan kita kena tengok para anbiya, kena tengok para sahabat. Lagu mana? Bila mereka tinggal perintah Allah Taala? Bila? Sebab tu Allah Taala tak depan Ibrahim. Baca Ibrahim tu lagu mana? Tengok manhaj kita sama dengan manhaj. Sedangkan Nabi Ibrahim ni milah kita. Lepas tu tengok para sahabat. Tengok Abu Bakar lagu mana? Tengok. Siapa Abu Bakar? Tengok. Contoh. Tengok. Jangan kita buat kita sendiri. Kita buat kita sendiri tak bahaya. Senang orang kata ittahimu rakyat. Tak. Jangan percaya pada pendapat kamu. Jangan. Apatah lagi menebakkan hala tuju kita nak menuju Allah, nak jadi mukmin lagu mana ni. Lagi bahaya. Dan sudut pandang kita tentang apa dah? Tentang dunia, tentang akhirat lagu mana. Dan ni Allah Taala bagi tahu. Allah Taala tak akan biar ni, Allah Taala bagi tahu. Tak akan biar ke orang yang boleh duduk tenang-tenang lagu ni, tak. Pecing, tak. Ingat agama ni, tak pagi maya subuh, makan nasi belauk, tak balik tidur rumah. Lepas tu tengah hari cari kedai mana, tak. Pusing kedai, habis kedai dia pusing. Lepas tu balik tidur pula. Bahasa cari kopi pisang, buat air kopi. Tak main dengan cucu kejap. Lepas esok kerja kuliah, balik tidur pula. Kehidupan. Dan tak jadi lagu ni. Dia nak lagu tu. Tak nak akhirat keadaan. Keadaan. Yang mana nak tahu dia sebenarnya hati dia condong pada perintah Allah pada selain daripada perintah Allah SWT. Kan? Tak nak uji. Sebab satu orang itu mati. Tak. Kita sebenarnya makin lama makin takut dengan Allah SWT. Makin takut dengan langgar perintah Allah SWT. Dia kena bina lagu tu. Di bawah makin jelas tentang Allah.
jelas tentang Allah SWT. Kemudian wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullah min fadlihi wa khair. Ini targhib supaya jangan kedekut pula, jangan bakhil. Ya. Infak jihad sebelum ni habis, sekarang ni infak. Sebelum penutup infak ada dekat sebelum ni. Tapi Allah Taala datang kan. Cuma infak sebelum ni kita bagi tahu infak dalam Al-Quran ni bukan semata-mata harta. Tak. Infak ni simbol bagi tolong. Tak. Bila kait dengan Yahudi ni infak lebih pada apa dia? Infak dari sudut apa yang mereka tahu, kebenaran yang mereka tahu tu. Mereka nak royak. Ni ulama Yahudi taksir. Taksir royak ni. Dia sembunyikan. Seolah benda tu menjadi rahsia khusus. Harta kesayangan mereka, kebenaran itu tentang Nabi, kebenaran tentang Quran ni seolah menjadi harta yang mana paling mereka sayang sekali. Tak sayang kau siapa-siapa. Jadi hak ni Allah Taala suruh infak. Suruh infak. Betul, wala yahsabanna alladhina yabkhalu, janganlah orang yang mana bakhil berkenaan apa yang Allah Taala bagi pada dia ni daripada kurnia Allah SWT sebenarnya baik untuk mereka. Tak baik, bal huwa syarrul lahum. Bahkan sebenarnya buruk untuk mereka. Untuk mereka. Benda ni akan dikalungkan, apa yang dia bakhil itu akan dikalungkan pada leher mereka pada hari kiamat nanti. Dan ni masuk belakang lah, tak zahir ke ataupun ilmu dia. Allah walillahi miras, sebenarnya Allah pemilik sebenarnya, bukan bakhil, bukan milik kamu. Sebenarnya milik Allah SWT. Apa yang ada di langit, apa yang Allah dah pewaris sebenarnya. Bila mati belakang Allah waris. Kita yang terpedaya dengan masa yang Allah Taala bagi pada kita. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah tentang apa yang kamu buat jelas belakang. Laqad sami Allah qaulal ladina qalu. Sebab kita dah suruh dia kait dengan ni. Laqad sami Allah qaulal ladina. Sesungguhnya Allah SWT tahu berkenaan dengan orang yang mana dakwa bahawa innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah Taala miskin, tak, kami kita ni kaya. Siapa ni? Ni Yahudi. Tengok jahat tak jahat Yahudi ni. Ini tu percakapan mereka ni dia panggil kinayah juga. Bukan mereka ada kau orang mikir Allah Taala miskin kita kaya, tak ada. Fitrah tak punah ni. Cuma ada kecek ke. Ni berkaitan dengan fakir ke apa ni? Allah Taala berhajat. Fakir di sini dengan mana berhajat? Berhajat. Allah Taala berhajat. Kita tak berhajat. Dia sudah hajat ke apa dia ni? Ulama Yahudi dia duk buat sama-sama dia lama dah. Sebab begitu keadaan berlaku. Dia berasa Allah SWT kalau nak islah mana-mana umat, bila berlaku rasa Allah Taala akan lahirkan Nabi di kalangan mereka. Daripada zaman Nabi, kita kata daripada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, semua tu Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Kalau kita kata jadi ini bahaya ni. Menyebabkan satu orang kita silap faham. Nak duduk main agung ke keturunan tak nama-nama rasa dia. Dan ni penyakit Yahudi ni. Dan ni Yahudi HS semua ni, hatta masa tunggu Nabi akhir zaman pun ni percakapan mereka. Nabi akhir zaman ni set kita, Nabi akhir zaman set kita dah, keturunan kita dah. Sebab tu dia pandai kan, laisa laka minal Allah Taala gambar kan ayat sebelum ni kan. Bagaimana pandangan mereka pada orang selain daripada Yahudi kan. Qalu laisa alaina fil ummiyina sabiin. Tak. Laisa alaina fil ummiyina sabiin. Ummiyin ni sama ada Arab ke ataupun ajar ke, orang yang tidak ada kitab. Bagi orang Yahudi ni, orang ni tidak akan sama taraf dengan kita apabila-bila ni. Tak. Tidak akan sama taraf dengan kita. Padahal kitab mereka memang sebab etikad mereka kadang-kadang Allah Taala gambar kan dalam kitab mereka, dalam kitab mereka tahrir dah. Bila berkait dengan keturunan ni, akhirat nanti Allah SWT hanya akan pakai ke Yahudi ya. Bani Israel ya. Manusia selain pada Bani Israel ni kelah dia macam binatang ya. Kalau ada buat zalim gabo-gabo, pasti dia kaca mati gitu. Dia punya tahap tu. Mana akhirat ni syurga-syurga ni dah untuk Bani Israel ya. Betul akhirat ni mereka kata khusus untuk mereka ya. Betul Allah kata kul ikan lakumud darul akhirah khalisatan min dunin nas fatamannamul maut. Kalau kamu kata dakwa bahawa akhirat ni hanya milik kamu saja, maka bercita-cita untuk mati. Ini rekaan mereka. Ini percakapan. Jadi sampai tahap tu mereka ni bukan dakwa dunia ya. Sampai ke akhirat pun dia conquer juga Nah, manusia selain daripada Yahudi ni, tahap dia taraf binatang. Kalau ada kebaikan yang dia buat, dia akan dibalas. Tak, lepas tu dia akan kacau. Tak. Dia bukan hidup kekal. Tengok dia punya. Akhirat-akhirat ni untuk Yahudi ya. Khusus untuk Bani Israel. Tak pelik tak. Jadi dia kecek sama-sama dia.
sama-sama dah ecel lama dah, berketurunan dah. Allah SWT kalau nak islah mana-mana mesti Bani Israel. Mana Allah Ta'ala pandai dah, orang lain tak boleh pakai belakang. Ya, berhajat pada kita juga. Mana Allah Ta'ala berhajat pada Bani Israel untuk islah. Tiba-tiba mari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada Ismail, tu dia pening tu. Benda tu tak ada, tapi dia buat, dia faham sendiri. Dia ambil agama yang berlaku sejarah-sejarah ni, dia buat keputusan sendiri. Ni bahaya ni. Sebab tu dalam kait agama ni tak boleh bijak. Dia bahaya. Tak. Orang kata apa dia? Paling betul sekali tak, kalau orang tak suka. Sama peringkat tak? Syafi'i paling betul sekali. Nabi Isa mari Syafi'i. Sudah. Bahaya taksub. Siapa peringkat lagu ni? Mana nak buang dia kata Allah SWT ni berhajat. Kalau nak Islam manusia berhajat pada kita. Kita tak berhajat. Dan Allah kata laqad sami Allah qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Sesungguhnya Allah Taala dengar orang yang mendakwa bahawa Allah Taala ni fakir. Ni perkataan syanik. Tanya sangat buruk. Wa nahnu aghniya, sedangkan kita tak berhajat. Kita kaya. Allah Taala kata sanaktubu ma qalu. Kami akan tulis apa yang dia. Kami akan tulis apa yang dia kata. Wa qatlahumul anbiya, mereka telah bunuh para nabi bighairi haqq. Wa naqulu dzuqu adzabal hariq, dan kami akan kata di akhirat nanti rasalah kamu azab yang membakar. Dan demikian itu kerana perbuatan tangan mereka sendiri, dan Allah Taala tidak buat zalim sedikit kepada hamba. Tengok. Kemudian ni syubhat lain pula ni. Ayat 183 kan. Oleh kerana Nabi tak, ayat Quran turun bertalu-talu jelaskan tentang keburukan, lepas tu Nabi benar pada Badar, Uhud. Jadi ada di kalangan Yahudi ni terkesan, tentu dah terkesan. Tak. Jadi jumpa tok guru mereka, betul kali Nabi akhir zaman ni. Tak, Nabi Muhammad ni betul kali. Kita tengok serupa dah dengan Taurat kita gini. Tak. Ni. Ni tok guru dia sping ni, bahaya tok guru ni. Bahagian sping. Rekaat. Benda tak ada dari Taurat, tapi tengok. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Ni jawapan master dia, tok guru dia ni. Tak. Mana bila anak murid dia ada syubhat-syubhat orang awal dia mari tanya tak. Takut betul Nabi ni. Tu tengok molek tak. Tu betul. Dia tahu dah tak betul. Semua ayat-ayat dia buat kan daripada sebelum ni pun cari jalan. Bagaimana fikir supaya orang Yahudi ni tidak ikut Nabi, tidak beriman dengan Nabi. Dia kalau ulama main peranan kan tak. Tengok hikmah dia. Ulama main peranan halal daripada kebenaran dah. Allah Nabi sendiri dakwah pun tak boleh tak terkesan juga. Bahaya ulama esok ni. Sebab tu dalam Quran, dalam Baqarah 2 kali Allah Taala peringat. Ulama esok ni tak, kalau dia tak taubat kan tak? Masuk neraka kekal, Allah Taala tidak akan selamatkan. Masuk neraka ni bukan tazkiyah. Tak, masuk neraka ni tidak akan membersihkan mereka. Allah Taala tidak akan bercakap dengan mereka. Tak. Ancaman begitu teruk sekali. Tak, pada ulama. Dia taubat dia tak boleh taubat. Taubat dia kena islah. Kena betul semula. Bawa bahaya doa. Sebab kerana dia seorang tu beribu orang besar. Supaya Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah, Yahudi di Madinah ribu-ribu tu tak beriman tu kerana apa? Kerana beberapa orang ulama Yahudi ni ya. Tak lawan Nabi. Pala-pala ni. Yang mana dia ayat ni. Tak, bila orang tanya dia lagu mana Nabi SAW betul ke? Tak. Ni di antara apa dia? Rekaat ulama Yahudi. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina. Iaitu orang yang mana Allah Taala bagi. Orang ni kena azab ni Allah bagi tahu. Yang berkata apa dia? Sesungguhnya kita bukan tak beriman dengan Nabi Muhammad, kita pun nak juga. Bahaya. Kita nak beriman. Kita memang tu mari sini kerana nak tunggu Nabi akhir zaman dah. Ni patah ni anak murid ni. Tak. Tok guru ada kefahaman tinggi lagi. Tapi innallaha ahida ilaina Allah SWT telah buat perjanjian dengan kita. Perjanjian apa dia? Allah nu'min, kami tidak akan beriman dengan mana-mana rasul. Sehinggalah rasul tu dakwah Nabi akhir zaman tu dia kena datangkan dengan korban, binatang korban, ta'kuluhunna, mari api sama. Ni halah semata-mata. Halah buat.
Qul qad ja'akum rasulun min qabli. Allah Taala katakan apa? Qad ja'akum rasulun min qabli. Telah datang kepada kamu rasul-rasul aku sebelum ni dengan buat bukti-bukti. Apa kamu bunuh? Tu kata tu. Tak sedok agah lah, tak sedok orang bagi dalil lah. Mana orang ni tak boleh terima dalil dah. Bukan masalah dalil. Kalau kita kata bawa tak Allah Taala tak win. Dah, Allah Taala tahu dah. Sikap Yahudi ni, sikap Bani Israel ni. Abdullah bin Salam bila masuk Islam kan? Tak. Tengok Nabi mula mari kan tak? Dia tengok jasad Nabi, dia kata ni nubuwah dah ni. Dia pun isytihar Islam masuk Nabi. Nabi kata kumpul semua orang Yahudi. Dia kata kepada Nabi, jangan beritahu aku masuk Islam lagi. Tanya mereka ni siapa aku. Oh, bila Nabi tanya siapa, dia boleh bersalah. Oh, jadi kata apa? Orang kami, tokoh kami, anak pada tokoh kami, orang Ju kami, gini. Abdullah bin Salam pun keluar. Mengucap la ilaha illallah, aku saksi bahawa dia ni rasul gini. Oh, ni sebenarnya orang paling teruk kami dari majlis yang sama. Kami sama. Ini cakap Bani Israel. Allah Taala kata kepada Nabi sebelum ni, wala in ataital ladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u. Kalau kamu datang kepada mereka dengan segala bukti, mereka tak akan ikut kamu. Sebab qadiyah bukan qadiyah degil. Bila degil tak ada sombong, takabur, sebab iblis. Masalah kau. Ini masalah Yahudi. Tapi tengok dia orang percaya, ulama, orang-orang bawah dia tu. Allah. Kalau Nabi surga mesti boleh buat lagu ni. Bahaya. Dia orang bawah ni apa jadi? Sebab dia tak guna kewarasan dia. Sebab tu Allah Taala suruh mikir. Hak Yahudi hak masuk Islam guna kewarasan. Tak. Boleh masuk Islam. Allah Taala wakil ke? Tak. Kul katakanlah telah datang pada kamu rasul sebelum aku dengan bawa bukti-bukti. Wabilladzi qultum falima qataltumuhum. Dia telah bawa dah bukti dah apa yang kamu minta tu. Mari dah api bakar dah beta korban. Tak boleh main juga. Bahkan kamu telah bunuh. Maka Allah Taala bagi tahu kepada Nabi, pujuk Nabi. Bagi tahu kepada kita fa in kadzabuka, sekiranya mereka mendustai kamu wahai Muhammad. Tengok qadiyah surah ni penuh dengan Yahudi belaka. Tak. Surah Al-Imran ni. Sekiranya mereka mendustai kamu wahai Muhammad, faqad kudziba rasul. Sesungguhnya rasul sebelum kamu mendustai juga. Dan mereka semua tu bawa bukti belaka. Bawa kitab Zubur lagi. Dia bawa kitab yang munir, yang bercahaya, yang jelas, yang sangat jelas. Lepas tu, tak cara, apa kullu nafsin za'iqah, mati belaka. Yang diutus pun mati, yang mendustai pun mati belaka. Balik akhirat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup ni akan merasai kematian. Wa innama tuwaffawun, dan sesungguhnya kamu bila mati ni akan disempurnakan balasan kamu pada hari kiamat nanti. Dan sahabat zuhzi'an nar, siapa dia selamat daripada api neraka, dimasuk dalam syurga, faqad faz, itulah kejayaan yang sebenar. Tuan ni kejayaan syurga. Batu dunia, Nabi kata mali wali dunia. Apa hubungan aku dengan dunia? Seperti aku ni seperti satu orang musafir yang berteduh di bawah sebuah pohon. Kemudian bila sampai masa dia, dhahaba wa taraka, tinggal. Tu hakikat dia. Hakikat dia. Wa mal hayatud dunya, dia tidak kehidupan dunia melainkan kesenangan yang sangat yang tipu daya, bukan sebenar. Kesenangan yang tipu daya. Bukan sebenar. Tak. Kenyang bukan sebenar belaka, bukan sebenar belaka. Okey. Kita tak sebenar lagi. Tak. Segala nikmat yang ada sekarang ni tak. Sebenarnya di akhirat. Azab pun di akhirat. La tublawun nabi, kemudian Allah Taala bagi tahu kamu pasti akan diuji. Ni hakikat yang Allah Taala jelaskan lagi. Tak, biar kita faham. Kamu pasti akan diuji. Berkenaan dengan harta kamu, berkenaan dengan diri kamu. Dan kamu akan dengar, dia masuk ujian juga daripada orang yang mana diberi pada kitab, diberi pada ilmu kitab, dia akan kritik. Maknanya kalau zaman kita agak ada ulama lah. Ada ulama yang orang sebelum kamu, dan juga wa minal ladzina asyraku, daripada orang yang mana syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semua adan katsira. Kamu akan dengar apa? Tak. Gangguan yang banyak, yang menyakitkan, yang menyakit. Lepas tu lagi mana wa in tasbiru wa tattaqu, sekiranya kamu sabar di atas perintah Allah, jangan terkesan dengan mereka, tak peduli, wa tattaqu, jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka fa inna dzalika min azmil umur, itulah dah termasuk di kalangan orang yang mana azmil umur, yang sangat, nak terjemah lagu mana, yang sangat kuat iman dia.
Azmil umur ni termasuk di kalangan orang yang mana diberi kekuatan iman seperti mana para anbiya yang tidak tergesa dengan keadaan, keadaan. Sikit lagi kita sambung tanya. So, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana akhir. Radina billahi rabbil Islam. Nabi Muhammadin nabiyyi wa rasulih walhamdulillah.